Selamat pagi dan salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada murid-murid. Apa kabar pada hari ini? Cikgu harapkan murid-murid semua dalam keadaan yang sehat di samping keluarga. Baiklah, kita akan bersama semula dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat mendengar dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 13. Okey, tajuk pada hari ini, penghubung kasih. Okey. Dalam tajuk ini, murid-murid akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, mari kita baca bersama-sama. Keluarga Nabila hendak ke rumah Pak Long. Semasa dalam perjalanan, mereka telah singgah di gerai buah-buahan. Gerai ini menjual buah-buahan. Kamu dan Nasri suka makan buah limau. Pilihlah buah limau madu atau limau Bali. Baiklah ayah, saya memilih buah limau madu. Saya suka akan buah limau madu kerana rasanya manis dan sangat berkhasiat. Buah limau madu di sana. Ayah hendak membelikan Pak Long buah mangga dan buah rambutan sebagai buah tangan. Ayah, apakah maksud buah tangan? Buah tangan ialah sesuatu yang kita bawa ketika menziarahi seseorang. Kita boleh membawa buah-buahan, makanan, dan hadiah. Okey, baiklah murid-murid. Di dalam petikan ini, murid-murid ada jumpa perkataan menziarahi. Menziarahi bermaksud melawat. Okey. Dalam petikan ini juga murid-murid telah mendengar bacaan cikgu tadi dan jika murid-murid dapat mengesan atau mengenal pasti terdapat perkataan ataupun terdapat ayat yang berwarna merah dan berwarna biru. Okey, kita lihat ayat yang berwarna merah. Gerai ini menjual buah-buahan. Okey, ayat ini jika dilihat ialah ayat tunggal. Kenapa ini ayat tunggal? Kerana ayat ini pendek dan tidak mempunyai kata hubung. Okey, adakah murid-murid masih ingat ayat tunggal dan juga ayat majmuk? Okey. Cikgu akan terangkan semula apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kita pergi semula kepada ayat yang berwarna biru. Kamu dan Nasri suka akan buah limau. Okey. Cuba murid-murid teka apakah jenis ayat ini? Ayat tunggal atau ayat majmuk? Tahniah, jawapan kamu betul. Ini ialah ayat majmuk kerana terdapat kata hubung dan. Baiklah. Tugasan pada hari ini ada 2 latihan dalam buku aktiviti muka surat 15 dan 16. Okey, sebelum itu kita akan imbas semula tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal. Okey, ini sudah pernah cikgu terangkan dan sudah pernah murid-murid belajar dalam kelas PDPR sebelum ini. Okey, kita akan imbas semula supaya murid-murid akan lebih
ingat. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Oke, kita lihat contoh. Gadis itu anak saya. Oke, gadis itu ialah subjek. Anak saya ialah predikat. Oke, itu contoh ayat tunggal. Oke, ataupun yang cikgu terangkan sebelum ini ayat pendek. Oke, ini pula ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Oke, murid-murid kena sentiasa ingat, jika ayat majmuk kena ada kata hubung. Oke, contoh kata hubung dan yang, bahwa, apabila, kerana. Oke, tajuk ini cikgu telah pernah terangkan semasa kelas PDPR yang sebelum ini. Oke, cikgu harap murid-murid akan lebih mengingati setelah penerangan pada hari ini. Oke, ini adalah contoh lain bagi kata hubung. Jika murid-murid terlihat perkataan ini ataupun kata hubung ini dalam ayat, maka ayat itu ialah ayat majmuk. Oke, kita lihat contoh kata hubung. Agar, apabila, atau, bahwa, dan, hingga, jika, jikalau, kecuali, kerana, lalu, manakala, sambil, serta, semenjak, sementara, sungguh pun, supaya, walaupun, tetapi. Oke, kesemua itu ialah kata hubung. Tugasan pada hari ini, oke, kita akan lihat muka surat 15. Oke, murid-murid diminta untuk membuka buku aktiviti muka surat 15. Tajuk pada hari ini, menganyam tikar. Arahan tugasan, dengar, sebut, dan tulis ayat. Oke, tugasan ini meminta murid-murid menyenaraikan 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk. Oke, kita akan menganalisis ataupun mengenal pasti setiap ayat yang terdapat di dalam petikan ini. Oke, kemudian kita akan cari ayat tunggal dan ayat majmuk. Oke, kita akan pergi satu ayat ke satu ayat. Oke, murid-murid sudah bersedia? Baiklah. Oke, mari kita mula membuat aktiviti ini. Puan Anita Maklong Alia seorang pengajar craft. Oke, adakah itu ayat tunggal atau ayat majmuk? Adakah murid-murid dapat mengenal pasti kata hubung dalam ayat tersebut? Oke, ayat tersebut ialah ayat tunggal kerana tidak terdapat kata hubung. Oke, jadi ayat ini ialah ayat tunggal. Oke, cikgu ringkaskan. Ayat tunggal kepada ET, ayat majmuk kepada EM. Oke, jadi ayat ini murid-murid akan salin semula dalam kotak yang telah disediakan. Puan Anita Maklong Alia seorang pengajar craft. Oke, itu contoh. Oke, kita tengok ayat seterusnya.
beliau bekerja di Kompleks Kraf Johor. Oke, ayat apa murid-murid? Oke, ini ialah ayat tunggal. Oke, jadi ini ayat tunggal yang pertama, ini ayat tunggal kedua. Oke, jadi ayat tunggal yang kedua akan ditulislah di sini. Oke, kita tengok ayat seterusnya. Puan Anita mengajarkan anyaman tikar dan jahitan. Terdapat kata hubung dan di sana. Oke, dan. Oke, jadi ayat ini ialah ayat majmuk. Jadi, kena tulis di sini Puan Anita mengajarkan anyaman tikar dan jahitan. Oke, kita pergi kepada perenggan kedua. Alia suka ke kampung karena dapat belajar menganyam tikar. Oke, ayat itu ialah ayat majmuk karena terdapat kata hubung karena. Ini ialah ayat majmuk yang kedua. Oke, jadi murid-murid kena salin ayat itu di kotak yang seterusnya. Dia sangat seronok. Oke, ini ialah ayat tunggal. Alia tidak dapat melupakan pengalaman pertamanya semasa belajar menganyam tikar. Oke, itu ayat tunggal atau ayat majmuk? Oke, itu ialah ayat majmuk. Oke, karena terdapat kata hubung semasa. Oke, ini ialah ayat majmuk yang ketiga. Walaupun dia berasa agak susah, namun dia gigih mempelajarinya daripada Puan Anita. Oke, ini pula ialah ayat majmuk kerana terdapat kata hubung namun dan walaupun. Akhirnya Alia berjaya. Oke, ini ayat tunggal keempat. Alia sangat bangga. Oke, ini juga ayat tunggal kelima. Walaupun tidak kemas, tetapi hasilnya itu menjadi kenangan manis untuk dirinya. Oke, ini pula kata hubung walaupun dan ayat ini ialah ayat majmuk yang kelima. Oke, jadi ayat-ayat itu mereka kena masukkan ke dalam kotak kosong dan tulis dengan kemas. Oke. Oke, tugasan yang kedua, buku aktiviti muka surat 16. Oke. Arahan tugasan, dengar, sebut, dan tulis ayat. Tajuk, bermain sepak takraw. Oke, tugasan ini akan meminta murid-murid untuk membina ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Oke, kita tengok ayat tunggal yang pertama. Imran bermain sepak takraw. Faiz bermain sepak takraw.
Oke, terdapat perkataan yang sama. Jadi, kita akan padamkan perkataan yang sama tersebut bermain sepak takraw. Oke. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai? Oke, kata hubungnya ialah dan. Oke. Jadi ayat majmuk, Imran dan Faiz bermain sepak takraw. Oke, kita tengok ayat yang kedua. Ibu ketawa. Imran tidak dapat menangkap bola. Oke, ayat tunggal itu tidak mempunyai perkataan yang sama. Jadi, kenalah cari satu kata hubung yang sesuai untuk menyambungkan ayat tunggal tersebut. Oke, jadi murid-murid kena tambah kata hubung kerana. Ibu ketawa kerana Imran tidak dapat menangkap bola. Jadi, kenalah tulis di sini, Ibu ketawa kerana Imran tidak dapat menangkap bola. Oke, begitu caranya. Oke, kita tengok ayat yang ketiga. Oke, ayat ini meminta murid-murid untuk membina ayat tunggal. Oke. Ayat majmuk telah diberi Imran atau Faiz yang membaling bola. Oke, jadi kata hubung di sini atau. Oke, sama seperti contoh ini. Oke, Imran yang membaling bola. Oke, yang kedua, Faiz. Faiz yang membaling bola. Oke, itu contohnya. Jadi untuk ayat yang keempat ini, latihan yang keempat, cikgu minta murid-murid agar dapat menyelesaikan tugasan ini. Baiklah, rumusan pada hari ini, murid-murid telah belajar mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Dan yang kedua, sebentar tadi murid-murid telah belajar cara membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Baiklah, cikgu harapkan melalui penerangan yang telah cikgu sampaikan tadi, murid-murid dapat faham dengan lebih jelas. Sekian, terima kasih dan selamat belajar semua.